Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu mau bincangkan tugasan 2. Kita ada 3 soalan esei. Pemadam api, pencemaran, dan tindak balas nuklear. Okey, kita tengok pemadam api. Soalan ini mudah saja. Soalan pertama, alat pemadam api kebakaran disediakan di sekolah. Audit. Okey, berkaitan dengan audit. Audit ini ialah kita periksa secara berkala. Katakanlah setiap 6 bulan pemadam api diperiksa. Maknanya itulah yang dipanggil audit. Nyatakan 2 maklumat. Okey, nyatakan 2 maklumat. Jadi mana-mana 2 daripada jawapan ini? Okey, bacaan meter tekanan, tarikh luput, jenis pemadam kebakaran, bilangan pemadam kebakaran mengikut jenis. Saya rasa ini jelas. Okey, soalan kedua. Okey, ini kita panggil selimut api. Fire blanket. Okey, ini biasa diguna di rumah. Tapi kalau di rumah kita pakai tuala basah atau kain basah. Kalau berlaku kebakaran, katakan kuali, minyak di kuali itu terbakar. Jangan siram pakai air. Sebab kalau siram pakai air, apinya lagi membesar. Jadi mana-mana 2, kenapa kita pakai selimut api? 1, mudah dikendalikan. Okey, cepat, murah, dan tiada tarikh luput. Kalau soalan begini bagus, senang. Ini aras kefahaman. Okey, seterusnya perbandingan. Soalan aras analisa. Okey, kalau ikut format SPM ni, soalan esei 12 dengan 13 ni ialah 2 pengetahuan, 2 kefahaman, 2 analisa dan 2 lagi penilaian. Itu baik buruk. Jadi saya rasa ini mudah, straightforward. Okey, kalau air ni tidak dapat memadam kebakaran yang melibatkan bahan seperti gas, minyak. Okey, buih boleh. Label warna merah, ini warna krim. Pemadam api kelas A dan B. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kelas A, B, C, D dan K? A ialah kebakaran biasa. Contoh kertas, papan, kain. Kalau B, bahan api yang mudah terbakar, grease, minyak, cat, pelarut, etanol. C, peralatan elektrik. Okay, maknanya kalau peralatan elektrik kita tidak boleh siram pakai kelas A, pakai air, tidak boleh. Okey, D, melibatkan logam. Jadi katanya seorang peniaga membeli pemadam api jenis ABC, dan kita wajarkan. Maknanya dia beli pemadam api jenis Jadi jawapannya paling bagus ialah wajar. Walaupun kita boleh dijawab tidak wajar, tapi paling bagus ialah wajar. Kerana boleh memadam semua jenis kebakaran kecuali disebabkan oleh logam dan gas. Ia juga tidak berbahaya kepada manusia dan haiwan, tidak mencemarkan tanah dan mudah diselenggara. Next, soalan yang kedua. Okey, berkaitan dengan sampah. Okey, pengasingan sampah isi rumah. Namakan 2 contoh sampah dari rumah. Saya rasa ini mudah. Okey, sisa kumbahan. Ini
Ini yang agak mungkin susah sikit bagi setengah orang. Oke, sisa kumbahan ini ialah sisa-sisa daripada perumahan, bandar. Dari mana? Tandas, Singki. Oke, pada kebiasaannya di kebanyakan negara, terutama negara membangun dan negara miskin, sisa itu terus dibuang ke dalam parit dan beginilah keadaannya. Tapi di negara maju tidak boleh ya, didenda nih. Oke, sisa itu perlu dihantar ke loji pengurusan sisa kumbahan. Jadi apa dia sisa kumbahan? Paham sudah? Oke, sisa daripada pemurahan, pembandaran yang mengandungi najis, air basuhan, sabun, sisa makanan, dan lain-lain. Oke, membuang sisa ke tidak sebutnya. Oke, bagaimana kita mau mengatasi masalah sisa organik ini, sisa-sisa daripada rumah ini? Mendingan menggunakan teknologi hijau. Oke, dia highlight di situ menggunakan teknologi hijau. Oke, jadi yang pertama kita boleh kurangkan penggunaan. Seperti yang kita tahu dalam kempen hijau ialah kita reduce. Jadi kurangkan pengambilan dan pembuangan sisa makanan. Oke, yang kedua boleh tukar sisa itu menjadi baja, kompos begini. Dibiar lama-lama dicampur semua nih, sisa rumput apa semua, bahan makanan. And then dicampur dengan tanah, lama-lama dia jadi hitam tanah. Dan ketiga, boleh letak dalam tangki and then dibiar akan membebaskan gas. Gas metana. Nah, ini home biogas. Jadi boleh digunakan untuk gas memasak. Oke, seterusnya tapak pelupusan sampah. Bagi yang tidak pernah nampak tapak pelupusan sampah, beginilah keadaannya. Tanah itu dibuka, ditebus guna, hutan ditebang. Oke, bila hutan ditebang, oke, tanah tu akan dilonggok di sini. Oke, ini lori, nampak lori kan? Jadi bila sampai paras tertentu, tanah ini akan ditimbus. Sisa itu akan ditimbus dengan tanah. Lepas tu buang lagi, sampah sarap tu timbus lagi, buang lagi, timbus lagi. Oke, pelupusan sampah ni, satu di sini ni banyak sisa kita tahu, sisa makanan akan membebaskan amonia. Ini kalau masuk ke dalam sistem perairan akan mencemarkan air minuman. Oke, juga banyak memberikan gas metana. Oke, kenapa gas metana? Metana ini adalah gas rumah hijau. Boleh menyebabkan pemanasan bumi. Oke, kita tengok jawapan. Apa keburukannya? Satu ialah memerlukan kawasan yang luas. Sebab kalau kita mau buka kawasan pelupusan sampah, kita kena tebang hutan. Jadi habitat flora dan fauna boleh musnah. Yang kedua, membebaskan gas metana macam cikgu cakap tadi. Satu lagi, amonia yang boleh mencemar air minuman. Inilah kita panggil penilaian. Baik, buruk, kelebihan. Kadang-kadang dia tanya kelebihan, kadang-kadang kedua-dua dia mau kebaikan dan keburukan. Oke, soalan yang terakhir kita tengok tindak balas nuklear. Tindak balas nuklear ada dua jenis. Oke, iaitu tindak balas pembelahan nukleus dengan tindak balas pelakuran nukleus. Apa dia pembelahan? Pembelahan ni kita tembak atom tu pakai neutron. Nampak neutron kan? Oke, bila ditembak pakai neutron maka terbelah dua. Terbelah dua jadi krypton dengan barium. Kalau tindak balas pelakuran, maknanya atom itu dicampur, digabungkan. Contoh ini. Atom ini gabung dengan menjadi ini.
Okey, dan akhirnya jadi atom baru iaitu helium. Membebaskan neutron. Kalau tadi itu ditembak pakai neutron. Okey, dan kedua-duanya membebaskan tenaga haba yang kita panggil tenaga nuklear. Jadi, faham sudah? Kalau faham, ini jawapan. Pembelahan nukleus pelakuran. Pelakuran ini dicantum tu dua nukleus, atom. Terangkan bagaimana tindak balas nuklear berlaku dalam matahari. Okey. Matahari itu sebenarnya adalah jana kuasa nuklear. Okey, gas utama di matahari ialah hidrogen. Hidrogen ini akan digabung membentuk molekul baru iaitu helium. Dan apabila dua benda digabung, maka tenaga akan dibebaskan. Macam kita ambil dua batu, kita ketuk bersama, tenaga dibebaskan. Okey, perbandingan ni straightforward, dari buku pun ada. Okey. Macam tadi ini dibelah, pembelahan nukleus belah. Kalau pelakuran digabung. Buatan semula jadi, tenaga besar, sangat besar. Tidak memerlukan suhu, memerlukan suhu. Next, soalan yang terakhir, aras penilaian. Okey, jana kuasa nuklear. Okey, inilah dia gambaran jana kuasa nuklear. Okey, ada penyejuk di sini. Nampak tu ada steam. Okey, di sini dia punya logi ini atau ini. Okey, jadi bahan nuklear tu akan memanaskan air, air mendidih, menghasilkan steam, steam memutarkan turbin, turbin memutarkan dinamo, tenaga elektrik dihasilkan. Jadi ada dua kemungkinan. Dia boleh jadi, dia minta dua-dua, wajar dan tak wajar. Dari segi wajarnya bagus kerana boleh menghasilkan tenaga elektrik yang sangat besar. Satu, kedua, tidak membebaskan gas rumah hijau atau tidak mencemarkan udara. Dan sumber. Okey, tenaga nuklear ni kelebihannya dengan kuantiti yang sedikit kita boleh hasilkan tenaga yang sangat besar. Kalau tidak wajar, banyak. Malaysia kurang kepakaran dalam bidang nuklear. Satu lagi, kita kena membeli uranium dari negara luar, kita kena import. And then sisanya, sisa nuklear ini kita mau buang ke mana? Tidak boleh dibuang sembarang ke alam sekitar. Sebab sisa nuklear adalah bahan radioaktif berbahaya yang boleh menyebabkan masalah kesihatan, sebagai contoh kanser.